Dari segi ialah kebolehan mengatur dan menganjurkan ceramah dengan cepat tanpa melibatkan penganjuran yang panjang. Strategi dan pendekatan yang kita gunakan dengan TRA, dengan setakat ini memang kebolehan itu adalah keupayaan yang PKR ada. Sebab itu saya ingat hanya PKR yang boleh buat satu hari 3-4 sebab TRA tu bergerak kan. Cuma dari segi ialah keberkesanan, kita ukur dari beberapa perkara kan. Satu, kita ukur dari segi jumlah yang datang kerana notis ataupun sebaran maklumat itu kepada pengundi tempatan sebenarnya pendek, 1-2 hari je. Kemudian kita tengok tontonan digital yang ada, keadaan dia semakin bertambah baik dan semakin bertambah baik sebab kita boleh tengok kehadiran itu makin ramai dan jumlah tontonan makin ramai tiap-tiap hari yang kita buat kan. Jadi setakat ini ialah antara langkah awal yang saya rasa kena yang dibuat oleh PKR ialah menggerakkan kembali TRA melalui kempen Ayuh Malaysia ini. Itu telah membawa sokongan dan rasa keterujaan pengundi itu kembali ke peringkat yang tinggi. Dan itu sebenarnya sasaran Ayuh Malaysia sebelum ini pun. Ialah saya sebenarnya awal-awal semasa pimpinan parti membuat keputusan untuk memanggil pemilihan dalaman parti 4-5 bulan dahulu, saya ada sampaikan pandangan bahawa itu satu langkah yang berisiko. Sebab sebenarnya pemilihan parti ini kecoh dan kalau tidak berhati-hati pergeseran itu mungkin berlanjutan beberapa bulan selepas pemilihan parti kan. Tapi yang baiknya keputusan parti dan juga mandat daripada anggota tu begitu tinggi kepada pasukan pimpinan yang ada sekarang. Maksudnya tidak ada sebarang persoalan lagi mengenai pendekatan dan juga strategi yang dimahukan oleh anggota akad umbi. Bila ada mandat dan penerimaan yang memang jelas macam itu, dia memberi ruang kepada saya mempercepatkan segala pembaruan, pendigitalan yang perlu dilakukan bukan saja dari segi pentadbiran parti, proses, tetapi untuk kita ialah anjak kempen politik di Malaysia ini daripada zaman Tok Kadok ke zaman digital sekarang. Jadi akan ada jauh lebih banyak. Kalau contohnya pilihan raya ni tahun depan, banyak lagi perancangan-perancangan digital yang kami akan perkenalkan. Tapi buat masa sekarang ni pun semua perancangan digital, terutamanya mengenai kawal selia kempen yang kita buat melalui aplikasi. Kita tahu setiap seorang berapa jam dia buat kerja, dekat mana, dia ada dekat mana kan. Jadi dia tak perlu contohnya pergi ke bilik gerakan atau pejabat untuk berkempen, dia boleh buat daripada mana-mana. Semua itu sekarang berjalan lancar dan sambutan akad umbi cukup baik dan macam saya katalah sambutan itu begitu kerana ini kehendak akad umbi pun. Ini yang disampaikan oleh akad umbi keadilan melalui pemilihan yang lepas bahawa mereka nak memberi laluan dan kepercayaan kepada pasukan pimpinan dan pengurusan parti yang lebih muda supaya boleh dibawa segala pembaharuan yang ada. Satu pembaharuannya. Atau media macam mana kan. Tapi kalau macam PKR, kita melakukan kaji selidik melalui pelbagai cara. Sebahagiannya itu melalui robocall. Maksudnya sistem kami menelefon orang tiap-tiap hari, beribu-ribu orang sepanjang hari. Kemudian petugas kita pun akan menelefon orang, pengundi tiap-tiap hari akan dan dimasukkan di dalam sistem, dimasukkan cloud. Jadi kami mengukur tahap sokongan itu sebenarnya tiap-tiap hari. Kalau berdasarkan data yang kami ada, dan data ini mengikut kaedah yang sama pun yang kami pakai 2017, 18. So you have a long running time series. So kita boleh bandingkan tahap sokongan dari semasa ke semasa. Tahap sokongan pengundi yang ada sekarang, maksudnya dalam kebelakangan ini seminggu yang lepas, adalah hampir sama dengan tahap sokongan pengundi
2 bulan sebelum pilihan raya umum yang lepas. Oh. Okey. Beza dia ialah saya ingat oleh kerana tahun 2016 dahulu tu isu yang ada itu besar, 1MDB, kemudian ialah program dan dasar ekonomi oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib benar-benar ada kesan kepada rakyat. GST yang menyebabkan harga tinggi, kemudian subsidi minyak dihapuskan, subsidi makanan. Jadi oleh sebab itu dan juga tempoh yang lebih lama untuk maksudnya kempen itu berlaku, sebab itu kita boleh nampak yang orang lebih menyuarakan rasa tak puas hati. Kan? Tapi kalau dilihat kepada data, maksudnya data ni maksudnya apabila secara saintifik kita ukur pandangan rakyat mengenai keadaan semasa, keadaan sokongan sekarang ini lebih kurang sama macam 2018. Itu yang menyebabkan pilihan raya kali ini paling sukar dijangka berbanding dengan pilihan raya yang lepas. Sebab orang tak tunjuk. Pengundi atas pagar lebih cerdik sekarang. Saya ingat rakyat yang atas pagar ni terutamanya, dia nak hantar isyarat yang parti-parti politik ni kalau nak dapat undi, kena bersaing. Jadi dia tidak begitu cepat menunjukkan sokongan itu berbanding dengan 2018 yang dahulu. Walaupun sekarang contohnya, sokongan itu sama, maksudnya oleh sebab itu, kalau mengikut keadaannya, sepatutnya Pakatan Harapan tidak ada masalah untuk menang. Kerana dulu pun macam ni. Kan 1 bulan sebelum masuk pilihan raya, bentuk sokongan peratusnya begini-begini. Kalau kita anggap bahawa kempen itu akan berjalan dengan baik, hasilnya akan menjadi hasil yang sama 2018. Tapi masalahnya pengundi juga lebih cerdik. Dia dah cuba, dia dah tengok 3 gabungan. Dia dah tengok PH, dia dah tengok UMNO, Barisan Nasional, dia pun pernah ada PN. Jadi saya ingat kali ini kita hanya betul-betul nampak ke arah mana swing, perubahan sokongan itu mungkin dalam seminggu terakhir saja. Tapi paling kurang untuk pihak PKR dengan PH lah, kita tahu bahawa keadaan kita kukuh berbanding dengan Johor dengan Melaka. Dia bukan lagi, this is a completely different ballgame. Jadi kalau UMNO, PN semua, dia nak kata, dia nak ingat ni PH nanti sebab dulu kalah rakyat tolak, good luck tu dah lah, pandai-pandai dia orang lah. Kita tahu bahawa keadaannya sama kuat sekarang. Cuma soalnya macam mana dalam 3 minggu daripada sekarang, nak buang undi 19 hari bulan, macam mana kita nak meyakinkan pengundi terutamanya yang atas pagar, ada lebih kurang 40%, ke parti mana yang akhirnya dia nak. Sebab mereka masih melihat. Itu bezanya dengan 2018. 2018 tu, dalam tempoh 1 bulan ke arah pilihan raya tu, pengundi atas pagar sebenarnya dapat keputusan. Dia dah mula tunjuk dah. Sebab itu dah nampak macam ada gelombang. Sekarang ni pengundi atas pagar masih lagi menonton, melihat kan. Sebenarnya kalau mereka terus mengulangkannya itu, saya cukup suka. Kalau UMNO terus mengulangi yang kononnya pakatan ni kencing hancing semua, itu akan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Sebabnya begini, memang betul pengundi pada ketika itu tidak berpuas hati dengan prestasi Pakatan Harapan, pentadbiran. Ada banyak isu lah semua kan. Ada yang tidak dijawab, ada serangan tu sebenarnya tak betul, tapi tidak dijawab dengan baik. Pada masa yang sama, pengundi atas pagar pun mungkin meletakkan harapan yang lebih tinggi kepada prestasi. Jadi tak hati, biasalah. Beli kereta rasa sepatutnya cantik macam ni, bawa enjin tak betul. Dia rasa macam kurang puas hati kan. Tapi UMNO terutamanya lupa, dan PAS ni lupa, bahawa selepas itu, mereka je yang jadi ambil alih jadi kerajaan. UMNO dengan PAS. Daripada zaman Tan Sri Muhyiddin, kemudian Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan itu sebenarnya kerajaan UMNO, PAS bersatu. Masalahnya, keadaan jadi lebih buruk di bawah mereka. Jadi bila mereka mengulang-ulang, kononnya PH hancing, PH ni tak buat kerja semua kan,
mereka lupa bahawa pengundi pun tahu mereka lagi tak buat kerja. Jadi sebab itu pengundi atas pagar sekarang ini, dia masih mencari-cari gabungan mana yang paling meyakinkan mereka yang boleh membawa kebaikan selepas pilihan raya. Sebab bagi pengundi atas pagar sekarang ni, tiga-tiga gabungan ini telah ada peluang untuk mentadbir. Malah BN dan PN ni ada masa yang lebih panjang, 30 bulan lebih berbanding dengan 22 bulan. Nampaknya semua 2 kali 5, 5 kali 2 tidak meyakinkan, keadaan lagi teruk dan sebagainya. Parti mana yang boleh meyakinkan mereka boleh mentadbir lebih baik, ada penyelesaian yang lebih kreatif dan juga ada pimpinan yang lebih profesional, lebih cekap, lebih mahir, yang itu yang akan menang. Jadi kalau UMNO nak ulang, saya sebenarnya lagi suka, biarkan. Sebab dia ingat pengundi bodoh. Pengundi tak pernah bodoh tau. Pengundi tahu, cuma dia simpan dalam hati dia lah kan.